bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota Jemaah Menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan playar Facebook dan YouTube Sumber Kini. Kembali kita dalam siaran secara langsung forum Kata Sumber, di mana saban minggu kita akan membincangkan topik-topik hangat yang berlaku sama ada dalam dan luar negara bersama-sama barisan ahli panel yang cukup mantap untuk membincangkan topik tersebut. Saudara, seperti mana VT yang anda saksikan sebentar tadi, peristiwa yang berlaku pada minggu lalu apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan barisan ahli kabinetnya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan sebagai Menteri dan Timbalan Menteri. Ini yang akan kita bincangkan pada malam ini dalam topik 100 Hari Kerajaan Malaysia, di mana kita akan membincangkan apakah bentuk 100 hari syarat yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Menteri Kabinet, apakah yang perlu dicapai kerana ia tidak dinyatakan secara jelas dalam syarat yang dikemukakan oleh Perdana Menteri. Itu mereka perlu membuktikan keupayaan mereka dalam tempoh 100 hari yang pertama. Jadi saudara, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang ahli panel kita yang akan mengungkapkan topik ini pada malam ini, iaitu yang pertama saya memperkenalkan Yang Berhormat Si Bara Sarasiah, Ahli Parlimen Sungai Buloh, bekas Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Apa khabar, Wadi? Terima kasih. Berkhabar baik. Terima kasih Wadi kerana sudi menerima jemputan kami untuk forum pada malam ini. Terima kasih kepada Sumber Kini menjemput saya. Okey, saudara, ahli panel kita yang kedua tidak kurang hebatnya. Beliau merupakan seorang blogger penganalisis isu-isu semasa. Saban malam beliau sering sahaja mengadakan sesi live di Facebook beliau dengan menggunakan nama Amir Hijaz Fans. Saya mempersilakan Datuk Seri Kamal Amir. Assalamualaikum, apa khabar semua? Semoga sihat walafiat. Wabi, how are you Wabi? You kawasan saya ni. Baik, thank you. Very well. Saya ni banyak nak tanya dengan Wabi, siap lagi Zir. I want to grill Wabi. Okey Datuk Seri, kita harap perbincangan kita malam ini cukup meriah. Okey, kita mengizinkan untuk berlaku juga
interaksi antara kedua-dua ahli panel kita. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk mempromosikan sedikit forum kita pada malam ini kepada semua penonton, sama ada di laman Facebook, di YouTube, dan juga jika anda boleh juga melayari secara terus di website sumberkini.my, anda dialu-alukan untuk like, komen dan share, dan pada penonton di YouTube anda dialu-alukan juga untuk subscribe channel YouTube kami. Dan anda juga dipersilakan untuk bertanyakan soalan, dan jika ada masa akan saya tanyakan kepada kedua-dua orang ahli panel kita. Saudara, izinkan saya untuk memulakan sesi perbincangan kita pada malam ini dengan Datuk Kamal Amir terlebih dahulu. Datuk Seri Kamal Amir, sebagai permulaan, adakah Datuk berpuas hati dengan pembentukan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? 7 hari telah berlalu berbanding 100 hari yang ditetapkan mereka perlu membuktikan keupayaan. 7 hari yang pertama ini bagaimana Datuk melihat? Adakah Datuk berpuas hati dengan pencapaian setakat ini? Persilakan Datuk. Ya, terima kasih Saudara Izir. Bagi saya melihat bahawa pembentukan kabinet ini macam saling kulit. Saya yakin YB Siwarasa juga mungkin bersetuju dengan saya kerana jumlahnya, dan hari ini lebih memeranjakkan saya apabila 3 orang yang bertaraf duta yang era zaman kepimpinan Perikatan Nasional dilantik semula sebagai duta bertaraf menteri. Saya yakin Yang Berhormat Siwarasa tentulah beliau tahu kesan implikasi kewangan yang akan ditanggung oleh negara apabila 3 orang ni dilantik sebagai duta bertaraf menteri. All the perks. Perknya itu segala kemudahan, ada bodyguard, ada driver, rumahnya dijaga oleh pihak keselamatan, perjalanan ke mana-mana pun menaiki kalau dia pergi ke luar negeri dengan first class, allowance-nya berpuluh ribu. Jadi bagi saya apa keperluannya dalam keadaan yang tidak sebegitu. Cuma sebelum saya pencerahan lagi, cuma izinkan saya nak tanya dengan Obis Siva ni. Sebab duit 300,000 tu yang peruntukan untuk bakul makanan dia dah sampai ke belum? Sebab saya warga di Kota Damansara ni ramai yang tak dapat YB. Dan yang kedua, saya nak tanya dengan YB, Selangor ada memberi peruntukan iaitu bagi setiap warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona, mereka boleh membuat permohonan kepada Kerajaan Negeri Selangor, ada peruntukan sekitar RM1,000. Ini yang diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Maria, Dr. Maria YB. So saya mencadangkan kalau boleh YB wujudkanlah satu unit kebajikan. Pertama sekali pastikan bakul makanan tu sampai. Ini saya cakap terus terang YB, kawasan keliling saya sebelah rumah saya tak ada seorang pun bakul makanan yang dapat YB. 300,000 peruntukan daripada kerajaan. Satu. Yang kedua, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa bantuan COVID-19 ini 1,400 untuk satu keluarga 1,400 ke 1,600 ni, saya berkeyakinan mungkin ramai tak akan dapat. Saya takut kerana sistem penyampaian itu macam mana zaman YB jadi menteri dulu jugalah. Tak ada kesampaian. Why don't you wujudkan satu department ataupun satu jawatan kuasa khas yang membantu rakyat, sama ada dengan mengudiakan borang dan sebagainya untuk membuat kaji selidik sejauh mana benda itu sampai. Sorry Zee, ini sebab saya sebelum saya lupa, saya harus bertanya dengan YB Siva, beliau sebagai wakil rakyat saya. YB Siva, you might understand. Jadi dalam keadaan sekarang ni, berbalik pada soalan Dapat Haziq tadi, you bertanya apakah saya puas hati dengan perlantikan dan sebagainya. Secara peribadi, saya dah bagi tahu awal. This is a minority government yang terpaksa dibentuk oleh kerajaan. UMNO bukan punya kursi yang banyak pun. Jadi bila terpaksa melantik orang lama, jadi saya rasa tak ada apa-apa pun. Dan fungsi-fungsi mereka ni terlalu ramai. Buat apa nak gambar-gambar begitu? Kalau tanya saya secara peribadi, saya tidak setuju. Tapi yalah, the government of the day kita kena ikutlah. Itu keadaannya Saudara Zee. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri. Ada soalan yang diajukan kepada YB sebentar tadi, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk bertanya soalan saya terlebih dahulu kepada YB Siwarasa. YB, bagaimana YB melihat pembentukan kabinet ini dan juga syarat 100 hari yang dikemukakan oleh Perdana Menteri kepada barisan kabinetnya yang perlu dicapai untuk membuktikan kemampuan mereka? Jika berakhir 100 hari nanti, adakah
ada sesuatu tindakan yang akan diambil ataupun tidak ada apa-apa tindakan. Bagaimana YB melihat penetapan syarat 100 hari ini? Adakah ia merupakan satu bentuk komitmen yang perlu dipenuhi oleh timbalan menteri dan timbalan menteri kabinet, ataupun bagaimana pandangan YB terhadap syarat 100 hari yang dikemukakan oleh Perdana Menteri? Silakan YB. Terima kasih Saudara Haizil. Terima kasih atas soalan, dan sebelum saya menjawab soalan Haizil dan juga soalan daripada Datuk Seri Kamal tadi, izinkan saya ucap terima kasihlah kepada Sumber Kini atas jemputan bersama dalam panel pada malam ini, dan saya nak ucapkan salam kepada semua penonton kita lah, dan juga salam kepada Datuk Seri Kamal. Sudah lama kita belum beberapa bulan lah mungkin tak jumpa dan interaksi macam ini. Saya cukup gembira kita berjumpa malam ini. Okey, untuk soalan saudara, ungkapan 100 hari ini memang sudah jadi macam satu kebiasaan sekarang lah ya, bila satu kerajaan baru muncul di satu negara, sudah jadi amalan macam semua pemerhati politik akan memerhatikan apa yang kerajaan ini buat untuk 100 hari daripada pembentukannya, dan lepas 100 hari mereka akan buat macam satu penilaian. Kadang-kadang ada kerajaan juga yang ambil inisiatif untuk umumkan, dia sendiri akan umumkan beberapa langkah-langkah atau dasar jangka masa pendek yang akan dilaksanakan dalam tempoh itu. Sebagai contoh, 1 juta sekurang-kurang, 1 juta vaksinasi sehari. So itulah something yang sangat spesifik yang boleh diukur ya. Itulah dia buat. Dia tak umum banyak langkah-langkah, tapi inilah antara yang terpenting dia umumkan. Jadi dengan cara yang serupa, Kerajaan Pakatan Harapan pun bila kita ambil alih kerajaan di 2018, Mei 18, dan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri umumkan kabinet beliau, Pakatan Harapan pun mengumumkan 10 perkara sebagai perkara yang akan dilaksanakan dalam 100 hari yang pertama. Dan Presiden Biden memang mencapailah sasaran dia. Dia mencapai, sebenarnya dia mencapai 200 juta vaksinasi dalam tempoh 100 hari itu, 2 kali ganda apa dia janjikan. Pakatan Harapan bukan begitu berjaya. Dengan 10 janji itu, kita buat beberapa macam pemansuhan GST dan buat penstabilan harga minyak dan sebagainya. Tapi juga ada janji-janji yang kita gagal melaksanakan dalam tempoh itu, tempoh 100 hari. Tapi kita berjaya buat selepas itu, sebab itu ambil masa. Contoh ialah pembatalan hutang oleh peneroka Felda dan sebagainya. Itu ambil masa setengah tahun lebih sebab persiapannya lebih rumit dan lebih mencabar ya, daripada langkah-langkah lain. Jadi, tapi kita kena perhatikan untuk janji 100 hari macam ini, untuk membuat penilaian dan pengukuran, janji itu mesti tepat, spesifik, detail, measurable, yang boleh diukur. Kita tak boleh ada pengumuman yang umum saja, ya, yang terlalu kabur. Ya, ini yang masalah sekarang. Pengumuman oleh Perdana Menteri Ismail Sabri, saya tak nampak apa detail sangat. Dan jadi inilah masalah. So inilah mungkin sasaran dalaman, kita tak tahu ya. Jadi bagi saya itulah kelemahannya ya. Dan seperti mana yang disebut tadi oleh Datuk Seri Kamal, kabinet ini macam recycle kabinet lah ya. Kita tak lihat banyak perubahan, lebih kurang orang yang sama, dan orang yang sama ini dari bila mereka masuk kerajaan pada bulan Mac 2020 sampai sekarang dianggap sebagai kerajaan gagal. Ada orang yang boleh letak salah ini atas bahu mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Tetapi Muhyiddin adalah pemimpin saja yang buat kerja bawah dia di kabinet. Dan kerajaan itu menerima gelaran daripada, saya rasa majoriti rakyat, kerajaan yang gagal. Jadi bagi saya tidak harapkan banyak daripada kabinet baru ini. Kelemahan yang besar ialah pengumuman 100 hari ini amat kabur, tak jelas langsung,
Jadi tak boleh digunakan untuk penilaian. Ini gimmick sajalah buat masa sekarang ya. Dan bila saudara Aizil tanya kalau lepas 100 hari apa akan jadi? Adakah apa tindakan-tindakan akan diambil? Tapi bila sasaran tak jelas, sasaran kabur, tak ada spesifik target ya, perkara dan sasaran itu yang dinyatakan dengan jelas, apa boleh buat? Jadi bagi saya yang ungkapan 100 hari ini yang digunakan oleh kerajaan ini sangat tidak bermakna lah ya. Kita rakyat tunggu pun tunggu tu apa ya. Memang rakyat ada ekspektasi, itu kita mungkin boleh bincang lepas ini. Tapi dari segi 100 hari ini saya rasa dari kerajaan ini kita tak boleh harapkan apa-apa. Balik pada Datuk, soalan daripada Datuk Seri Kamal tadi berkaitan dengan bakul makanan. Okey, pendekatan saya ambil di Parlimen Sungai Buloh, kita bagi kepada keluarga-keluarga yang mengalami COVID, yang tak boleh keluar rumah untuk dapat makanan, dan kita bagi prioriti atau keutamaan kepada B40. Saya bagi contoh, so sesiapa pun di dalam kawasan, kita ada nombor hotline yang telah diketahui di semua kawasan. Mereka panggil, mereka service center saya, mereka bagi detail lah mereka duduk di mana dan sebagainya, dan fotoset IC terus kita hantar. Bagi saya, pusat khidmat saya buat satu perkhidmatan yang lebih daripada tempat lain, kita hantar kepada rumah itu. So, dan kita dah buat beberapa ribu lah sekarang, beberapa ribu penerima telah dikenal pasti dan bakul sudah hantar pada mereka. Of course memang kita tak boleh bagi pada semua keluarga di Kota Damansara, itu bukan hasrat kita. Kita tumpu pada B40. So kalau katakan contoh ya, ada orang yang panggil pusat khidmat, mereka duduk di rumah banglo. Tapi daripada amat kita tahulah ini dia duduk dari banglo. Kita tanya, betul ke you duduk dalam banglo ini? Dia kata ya. Jadi kita kata minta maaf lah. Kita program bakul makanan ini bukan untuk orang yang duduk dalam banglo, rumah banglo dan sebagainya. Jadi mereka terimalah ya. So program itu masih berjalan sebab masih ada orang yang ada impact negatif lah dari segi ekonomi kepada hidup mereka, dan mereka ada minta memang setiap hari kita keluarkan ya. So inilah jawapan saya, Datuk. So kalau Datuk tahu mana-mana keluarga yang memerlukan bantuan, just hubungi pusat khidmat. Hari ini kita terima, esok itu akan sampai di rumah itu. Kita sampai ya, bakul makanan itu. Jadi saya harap kita boleh, sesiapalah yang Datuk Seri tahulah, okey, keluarga ini miskin, ada ataupun mengalami COVID semua, kita bantu terus. Akhir sekali yang 1,000 itu untuk orang yang kerajaan Selangor bagi kepada mereka yang meninggal. Bukan setiap victim COVID. Tak, itu bukan janji dia. 1,000 untuk keluarga-keluarga di mana mangsa COVID itu meninggal dunia. Ya, itu jauh berbeza ya, daripada yang kena COVID, daripada yang meninggal sebab COVID itu. Itulah program sebenarnya. Okey, so mana-mana keluarga yang di mana anggota meninggal terus boleh memohon dan dapat. Siap. Okey, balik pada Aizil. Dah, saya izin. Baik, terima kasih, Saya Wabi. pengetahuan saya, Saudara Izil, kata Dr. Maria, cuma sekarang ini 325 orang saja di Selangor yang baru memohon. Sedangkan dalam pernyataan Dr. Maria, you refer back Dr. Maria punya website, ataupun Yang Hormat sama-sama parti you all lah, boleh bertanya dengan Dr. Maria. Katanya sesiapa saja anggota yang mengalami jangkitan virus corona, Kerajaan Negeri Selangor menyediakan RM1,000. Itu pemahaman saya, dan Wabi kena clarify benda ni sebab ini adalah website. Wabi, you better check with Dr. Maria. Saya besok malam saya pandu nanti ni. Dah tu. Yang kedua, apa berlaku pada gugusan Kota Damansara? Memang saya katakan ada yang duduk di rumah banglo. Tapi gugusan Seksyen 4, Seksyen 5 dan di belakang rumah Wabi tu, the surrounding area, kan ada yang mati, yang jatuh, terjun apa semua tu. They are not the well income dan tak dapat income langsung. So, Seksyen 7, Seksyen 6, Seksyen 4, Seksyen 5. Wabi, kau you expect rakyat telefon you, Wabi. Kadang-kadang rakyat tak tahu pun nombor telefon Wabi. Sorry, Zid, ini terkeluar sikit dari perbincangan kita malam ini. Sebab saya nak katakan, 100 hari yang berhormat, Wabi Siwa Rasa tak jadi menteri,
Jadi what is a service? Dan dia dah bagi pada rakyat dia. So berbalik kepada tentang kerajaan kita hari ini, saya katakan tak perlu ada satu hari pun. Why must we mention about the 100 days? Kenapa ada countdown? Okey. Asalkan yang penting Senang sekali saja. ni, rakyat diuruskan. Sifat, Bagi saya, sorry okey, dia, kadang-kadang laju izinkan sikit. Datuk, baik Datuk. Okey, Ya, sila, Datuk, sila. kita dalam program dan kita telah tetapkan untuk tema 100 hari saja. Saya harap mungkin jika ada sesi Okey. selepas ini antara YB dengan Datuk, tapi saya akan izinkan YB untuk respon dalam pusingan yang seterusnya. Ya. Datuk, Okey. saya izinkan saya untuk bertanya soalan seterusnya kepada Datuk dalam topik ini. Ya. Datuk, bagaimana Datuk melihat dalam pusingan yang kedua ini? Tadi Datuk ada menyatakan bahawa 100 hari ini tidak bermakna. Bagaimana Datuk melihat peranan UMNO? Kerana apabila Datuk Seri Ismail Sabri diangkat sebagai Perdana Menteri, ada expectation ataupun jangkaan yang tinggi terutama sekali dalam kalangan penyokong UMNO untuk menaikkan nama-nama seperti Dr. Ashraf Wajdi, Syahril Hamdan, muka-muka baru, malah Timbalan Presiden Datuk Muhammad Hassan sebagai anggota kabinet, tetapi ia tidak berlaku. Pada pandangan Datuk, kenapa ia tidak jadi yang sedemikian? Adakah Datuk Seri Ismail Sabri ada halangan ataupun kekangan untuk berbuat demikian padahal beliau telah pun menjadi Perdana Menteri? Silakan Datuk Kamal. Ini saudara bertanya saya dari segi political view, political dari pandangan sudut politik. Kalau saudara melihat bertanya pada saya dari sudut politik, memanglah yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri berada dalam keadaan yang cukup goyah dengan hanya mendapat 114 sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen. Memanglah keadaan goyah dan beliau tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk kabinetnya. Jadi terpaksalah dirunding dengan parti pribumi dan sebagainya. Sebab itu beliau mengadakan rundingan dengan Yang Berhormat Datuk Anwar Ibrahim bersama dengan Lee Guak Eng mencari kalau berlaku sesuatu. Dan bagi saya merasakan bahawa ini apa yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri ini implikasi besar kepada parti UMNO. Ini memberi implikasi besar. Kita tidak mengharapkan kerana jawatan dalam kabinet itu dia punya prerogatif. Kita tak boleh nak question, kita tak boleh nak persoalkan, tapi kena ingat kalau you mengundang masalah, pikullah sendiri. Cuma sebagai warga UMNO, saya tidak bersetuju kalau implikasinya boleh memberatkan kepada parti. Dan soal pelantikan, tak lantik Dr. Ashraf Wajdi, tak lantik ini Zaidah Zarif, kita bukan parti yang mengejar jawatan. Yang kita hendak, dia dah jadi Perdana Menteri sekarang ni, okey kita sokong. Tetapi matlamatnya UMNO adalah we serve the people. You have to serve the people. You ask for it, you pikul. Kalau tidak nanti saya minta maaf lah dalam keadaan sekarang ni. Saya yakin boleh buat, tetapi bila saya lihat hari ini pelantikan yang bukan-bukan. Hari ini duta dilantik balik. Yang ini bukan kerana dia presiden PAS, tidak. Begitu juga dengan pelantikan pegawai-pegawai menteri. I'm telling you, saya nampak gayanya pelantikan Menteri Kesihatan. Dia melantik pegawai khas dia sebagai penasihat kepada Menteri Kesihatan. She is not a doctor. So, apa keperluannya? Yang sekarang, sebab itu saya katakan sepatutnya kabinet itu dikecilkan. Supaya peruntukan itu banyak, boleh diagihkan kepada rakyat. The most important now is a time to work. Beliau harus menyantuni kehendak Duli Yang Maha Mula yang di Pertuan Agong. Agong kata, dia nak tengok solve masalah COVID, solve masalah ekonomi. Ini dua perkara saja, bukan politiking. Jadi kalau saudara bertanya pada saya, apakah kita merasa kecewa kerana UMNO tak lantik sebagai menteri dan sebagainya. Saya, warga UMNO tak ada rasa benda tu. Kita memang bersedia untuk jadi pembangkang. We already in the opposition. Tapi dalam kerajaan yang penuh kesongsangan ini, saya merasakan bahawa kalau tak berhati-hati, implikasinya pada parti. Itu saja kerunsingan kita. Sebab itu, apa yang disarankan oleh Presiden UMNO, bantulah sebaik mungkin. Tapi janganlah bantu. Kalau benda yang mengharut macam ni, nak buat macam mana? Dia lantik balik duta bertaraf menteri. Can you imagine about that? Wabi Siwa Rasa, you can agree with me. Sepatutnya mesti kabinet itu dikecilkan. Tak sepatutnya ada begitu. It's a waste of money. Wabi Siwa Rasa. But pelantikan is a prerogative of the Prime Minister. We have to accept that. What say you, Wabi Siwa Rasa? Saya tunggu soalan daripada okey, YB. moderator. Silakan, okey. YB. Okey. Okey, Datuk YB boleh respon kepada soalan Datuk Kamal itu.
Tapi sebelum itu saya ingin Boleh minta juga. pandangan YB selaku ahli politik pembangkang, terutamanya pendirian Pakatan Harapan terhadap pembentukan kabinet Datuk Seri Ismail Sabri ini, terutama sekali berdasarkan respon Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas pertemuan beliau dengan Datuk Seri Ismail Sabri bahawa tidak akan mempersulit undi percaya jika ia dilaksanakan di Parlimen nanti. Kerana kenyataan tersebut membawa pelbagai implikasi. Contohnya, adakah akan wujud kerjasama antara kerajaan dengan pembangkang ataupun berlaku friendly antara kedua-dua parti ini. Bagaimana YB melihat peranan Pakatan Harapan sebagai pembangkang untuk mengimbangi apa juga keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri? Dan Datuk YB juga boleh respon kepada soalan Datuk Kamal sebentar tadi. Silakan YB. Okey. Terima kasih atas soalan tu. Kita kena bezakan dua perkara. Satu, kabinet ya, anggota dia, jumlah dia, keberkesanan dia mungkin pada masa depan, jaga masa pendek dan tengah, dan kerajaan ya, ini kita bezakan. Dari segi kabinet kita dah bagi komen lah. Saya bukan impress oleh kabinet sebab ini macam recycle lah macam saya sebut tadi. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden pengurusi Pakatan Harapan pun sudah mengeluarkan pandangan yang lebih kurang sama lah. Kita tak nampak ini kabinet yang boleh selesai ya masalah COVID dan ekonomi dan sebagainya. Contohlah Tunku Zafrul dilantik semula sebagai Menteri Kewangan ya. Kita dah kritik beliau dulu untuk bantu majoriti rakyat. Kita perlu bukan saja loan moratorium. Loan moratorium ialah penangguhan pinjaman kereta, pinjaman rumah dan sebagainya. Tetapi bunga masih dikenakan atas peminjam dan wajib dibayar. Jadi kita kata, tapi bank-bank kita masih meraih untung yang besar, berbilion-bilion. So, apa yang kita sudah cadangkan dalam keadaan sekarang di mana beban ekonomi atas semua dan dirasai oleh golongan B40 dan sebagainya secara besar-besaran, impact dia jauh lebih besar. Bank kena tanggung sebahagian kerumitan, kesusahan ini. Bukan mereka masih dapat meraih untung besar dalam keadaan sekarang di mana ramai orang miskin menderita, tak ada pendapatan dan jadi pinjaman jadi lebih besar dan sebagainya. Ini contoh ya, tetapi menteri yang sama dilantik semula, dasar itu takkan tukar. Inilah kritikan kita. Tapi dari segi kerajaan, okey, macam Datuk Seri Kamal sebut tadi, Perdana Menteri Ismail Sabri berjaya dapat 114. Kita mengakui itu. Kita kali ini kita iktiraf sebab dulu dengan kerajaan Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin, kita daripada awal kita percaya dia tidak ada majoriti daripada awal. Walaupun dia dilantik sebagai Perdana Menteri, majoriti dia diragui daripada saat pertama sampai akhir. Akhirnya dia jatuh sebab dia hilang majoriti. Ya. So dari segi itu kerajaan Tan Sri Ismail Sabri berbeza. Dia dianggap dapat 114. Ini adalah maklumat umum. Tapi dia mesti membuktikan juga di dalam parlimen bila kita mula pada 13 September. Bagi saya lah ini kewajipan dia yang telah dinasihati atau dititah oleh Tuanku Baginda Duli Yang Maha Mulia Agong. Ia mesti buktikan majoriti sebab kita yakin kali ini tidak ada keraguan itulah majoriti beliau. Buat masa sekarang Datuk Seri Anwar sebagai pengurusi Pakatan Harapan sudah mengiktirafkan pelantikan beliau dan berkata kita memang sedia untuk memain peranan kita sebagai pembangkang, sebagai pemantau kerajaan menggunakan parlimen dan semua avenue yang terbuka pada kita, dan kita akan mainkan peranan sebagai sistem semak dan imbang atas tindakan dan tingkah laku kerajaan ini. Ini kita terimalah ya. Dan dari sudut itu kita sanggup kerjasama dengan kerajaan ini untuk memastikan kali inilah sebab kita nampak kerajaan ini mungkin boleh bertindak berbeza sikit daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ya, di mana tidak mahu kerjasama langsung dengan pembangkang. Jadi kita nampak kali ini Tan Sri
Perdana Menteri Ismail sudah bermula dengan sikap yang berbeza. Dalam beberapa hari beliau sudah panggil Dato' Sri Anwar dengan pimpinan Pakatan Harapan iaitu Saudara Mat Sabo dengan Lim Guan Eng berjumpa dengan mereka dan sudah mula perbincangan ini. Ya. Tawaran yang dibuat di saat-saat terakhir oleh Tan Sri Muhyiddin ke saya difahamkan mungkin telah dikemukakan semula. Saya tidak tahulah butiran dia. Kita tahu apa yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin yang ditolak oleh semua pembangkang, bukan saja Pakatan Harapan dan parti-parti lain juga, sebagai tawaran yang tidak ikhlas ya, yang dibuat pada saat-saat terakhir untuk sebagai survival teknik lah di hayat terakhir, hayat politik dia yang terakhir itu, di masa terakhir dia tawarkan, ditolak. Tapi saya dipahamkanlah tawaran lebih kurang sama telah dikemukakan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri. Tetapi bagi Pakatan Harapan, ini pendapat peribadi saya, tawaran itu bare minimum saja. Tawaran yang kita mahu melihat sebagai perubahan, reformasi, langkah reformasi untuk perkasakan parlimen dan beberapa perubahan besar. Kita ada permintaan tambahan yang jauh lebih baik lah. So itulah saya difahamkan sekarang, dirunding lah masa sekarang. Dan saya harap dalam minggu depan, dalam satu minggu ini sebelum kita mulakan mulakan parlimen pada 13, rundingan itu akan sempurna dan kita akan lihat beberapa perubahan besar yang bermakna ya dari segi perjalanan parlimen dan institusi-institusi penting di negara yang akan membantu kerajaan, bukan saja kerajaan, akhirnya rakyat. Inilah demi kepentingan rakyat untuk memastikan kita dapat satu kerajaan yang lebih baik lah kalau banding dengan dulu ya. So inilah tapi kita menunggulah sebab rundingan ini ialah memang secara PNC lah secara sulit, kita menunggu satu keputusan yang baik ya. Dengan izin hari ini saya secara ringkas ambil seminit saja balik pada isu yang dibangkit oleh Dato' Sri Kamal tentang pemberian bakul makanan. Ini saja ringkas saja. Ini fakta lah. Okey. Sejak ini bakul makanan ini program dimulakan lebih kurang 3 di bulan Julai. Bila duit itu keluar daripada kerajaan lama lah. 3,410 bakul makanan telah diedar. Masa PKPD itu orang tak boleh keluar untuk ambil. Kita hantar kepada rumah. Ya. So kalau Dato' Sri memantau Facebook saja, daripada tarikh itu, balik pada tarikh itu tengok, boleh lihat bukti itulah. Kita tak perlu bincang di sini. So, tapi lepas PKPD ditamatkan, bila-bila pun sesiapa yang minta bantuan, mereka melalui kontak Bursa Iman, hotline kita diketahui seluruh Sungai Buloh, Parlimen Sungai Buloh. Ataupun dia datang, dia terus dapat bakul itu. Jadi bagi saya itu telah dibuatlah ya daripada 3 di bulan Julai itu. Dan tapi memang kita mesti iktirafkan Parlimen Sungai Buloh walaupun dengan pengundi lebih kurang 100,000 tapi jumlah bilangan penduduk besar. Jadi 300,000 ringgit itu tak boleh beli bakul makanan untuk setiap keluarga di B40, mustahil. Jadi tetapi kita respon kepada permintaan. Permintaan ada, kita terus bagi. Okey, kalau kerajaan nak bagi 1 juta ringgit, mungkin saya boleh bagi jauh lebih ramai ke keluarga ya. Okey, balik pada saudara Haji. Okey, baik. Terima kasih YB atas penjelasan. Saya harap itu dapat memberikan jawapan kepada soalan Datuk Seri Kamal Amir sebentar tadi. Walau bagaimanapun isu bakul makanan kita harap dapat dibincangkan dalam forum yang lain. Datuk ya. Datuk, macam mana Datuk melihat? Tadi Datuk ada sebut tentang UMNO bersedia untuk menjadi pembangkang. Adakah itu membawa maksud kita akan berdepan dengan ketidaktentuan politik sekali lagi di Dewan Rakyat? Kerana sokongan, Datuk ada sebut, saya pernah tengok live Datuk beberapa hari yang lalu, sama ada semalam saya tak ingat. Tapi Datuk membayangkan bahawa akan berlaku perubahan kerajaan. Saya tidak pasti. Datuk ada menyebut sedemikian bahawa sokongan Datuk Seri Ismail Sabri itu begitu tipis dan ada kemungkinan jika beliau tidak lepas undi percaya
akan berlaku ketidaktentuan politik sekali lagi seperti yang pernah kita alami sebelum ini. Bagaimana Datuk melihat? Adakah kita ingin berdepan dengan situasi itu sekali lagi selepas ini? Boleh Datuk jelaskan? Silakan Datuk. Zee, tidak mungkin rakyat mahu melihat berlakunya kemelut politik berpanjangan. Tetapi hari ini Perdana Menteri tidur dalam kelambu yang ada ular berbisa. Saya lihat pertemuan di Jeddah baik. Okey, apa berlaku? Pertemuan di Jeddah baik. Perancangan mereka, saya dah kata berkali-kali. Parti Pribumi Bersatu, saya ibaratkan, is the most dangerous snake. Dan hari ini, Perdana Menteri tidur dalam kelambu yang ada ular begitu. Bila mereka merasa kurang senang dengan keputusan-keputusan pada mahkamah, mereka rasa bahawa apa yang berlaku, yang saya dapatan saya berlaku di janda baik. Kalau ini berlaku, susunan di parlimen, 3 orang tarik sokongan atau mereka mengutarakan. Begitu juga dengan kemelut tentang pelantikan speaker. Okey, kita rasa yang terbaik, yang tidak bias nanti berkemungkinan adalah Datuk Seri Azalina. Tetapi keadaannya jangan lupa, pelantikan Ad Harun ataupun Azalina Harun adalah daripada pelantikan daripada parti PKBM. Ini juga sudah membayangkan ada kemungkinan kemelut berlaku di parlimen. Satu. Yang kedua, apabila yang terbaru ada pihak membuat laporan polis atau membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kononnya kaki tangan kerajaan yang mengawal ROS sudah mendapat rasuah dan sebagainya kerana mengizinkan pimpinan UMNO meneruskan office barrier-nya. Saya melihat ada unsur-unsur begini. Dan kalau ini berlaku, apakah kita tidak boleh merasa sangsi bahawa kemungkinan akan berlaku sesuatu gerakan yang diunjurkan oleh mereka di parlimen. Jangan lupa saudara, kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional adalah berpunca daripada 15 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan. Jangan lupa, sebagai manusia biasa, mungkin ada dendam. Jadi ini keadaannya. Sebab itu saya bagi tahu terus terang bahawa kita harus berhati-hati. Jadi kalau ini berlaku, sampai bila rakyat nak didedahkan dengan politik yang sebegini? Sebab itu dari awal lagi saya katakan, saya lebih senang, biarlah rakyat dah tentukan dulu bahawa kemenangan pada Kerajaan Pakatan Harapan, let them solve by themselves. Jadi tak payahlah kita nak campur. Kita sedar diri. UMNO perlu sedar diri, memperkukuhkan jenteranya untuk menghadapi musim pilihan raya. Bukan lama mana pun, another 21 month. Dalam keadaan begini, kalau kata 100 hari, 1 hari, 3 bulan. Tolak 21, tolak 3 lagi 18 bulan. Bagi saya lebih berminat untuk melihat kerana kerajaan ini adalah rentetan Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. 2 kerajaan yang songsam. Let them solve by themselves. Tetapi bila dah dibentuk, dan menyantuni kehendak Dunia Mahkamah Pertuan Agong, dan Agong mahukan kestabilan politik supaya dapat dicernakan sesuatu dalam waktu yang terdekat. Jadi sebab itu saya melihat bahawa perlu, kita sokonglah. Itu keadaannya, tetapi meletakkan dengan jeda waktu 100 hari, to me saya tak nampak siapa yang mulakan tu. Bagi saya, kalau 100 hari orang dah kubur dah pecah perut dah tu. Silakan. Terima kasih Datuk atas pandangan tersebut. Kepada YB, bagaimana Pakatan Harapan khususnya melihat jika berlaku kita tidak mungkin kebanyakan rakyat masih tidak mahu kemelut politik berlaku sekali lagi. Apakah sikap Pakatan Harapan menanggapi situasi ini? Jika berlaku sekali lagi, mungkin Datuk Seri Ismail Sabri berdepan kesukaran untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen, mengekalkan 114 sokongan kerana tuntutan yang pelbagai. Kita tahu wujud tuntutan daripada parti-parti Sarawak khususnya yang menginginkan jawatan timbalan Perdana Menteri kedua sebagai contoh. Jika berlaku undi percaya di Dewan Rakyat, seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak akan mempersulit proses undi percaya jika ia berlaku. Adakah Pakatan Harapan punya pandangan untuk mengekalkan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ini bagi menjamin kestabilan agar tidak berlaku lagi perubahan kerajaan? Bagaimana pandangan YB Sibarasa? Silakan. Baik. Okey,
Saya cuba jelaskan pendirian Pakatan Harapan dengan cara yang berhati-hati ya, sebab saya tidak mau pendirian ini disalah faham atau diputar-belitkan. Pakatan Harapan melalui pengurusi kita Datuk Seri Anwar tidak bila-bila pun kata kita akan menyokong ataupun kita ada kepercayaan, kita ada confidence ya di dalam Perdana Menteri baru Ismail Sabri. Itu bukan pendirian kita. Apa yang Datuk Seri sudah sebut, Datuk Seri Anwar, iaitu kita tidak akan mempersulit undi percaya itu. Macam dulu memang kita, Datuk Seri Anwar sendiri telah beberapa kali berkata dia mempunyai majoriti yang lebih besar daripada kerajaan yang sedia ada dan sebagainya. Dan beberapa usaha masa itu dibuat untuk letak undi tak percaya dan sebagainya. Tapi janji kita sekarang ialah kita takkan buat macam itu. Kita takkan letak undi tidak percaya yang baru daripada sekarang sampai pilihan raya. Tapi pada masa yang sama kita tak sedia untuk berkata secara terbuka, kita sokong Ismail Sabri. Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri kena kekal berdasarkan sokongan dia sendiri. Sokongan Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional bergabung, tapi mereka sendiri. Sekarang mereka dikatakan ada 114, kita terima itu, dan ini kita mahu dibukti di dalam parlimen. Dan kalau dia ada 114, dia boleh teruskan, tak ada isu. Ya. Tetapi apa yang kita sedang bekerja sama dengan kerajaan dengan syarat. Apa syarat itu? Itu yang sekarang dirunding. Kita sebagai contoh ya, tawaran yang saya buat anggapan sini, tawaran yang sedia ada sekarang daripada Ismail Sabri ialah lebih kurang sama yang ditawarkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Saya buat tanggapan itu ya, sebab saya tak privy pada detail dia. Okey. Contoh satu, dia tawarkan dalam jawatan kuasa pilihan ya, di parlimen, separuh akan dipengurusikan oleh pembangkang dan separuh oleh kerajaan. Ini satu perkembangan baguslah memang untuk dari segi demokrasi dan dari segi keupayaan untuk pembangkang di parlimen. Kita mengalukan. Tapi itu satu langkah saja. Kita ada 5-6 cadangan tambahan lagi supaya sistem jawatan kuasa pilihan di parlimen menambahbaikan dan peranan pembangkang di parlimen dijadikan jauh lebih bagus untuk demi kepentingan parlimen dan institusi parlimen, dan juga akan beri manfaat kepada rakyat. Jadi contoh, kita dah minta jumlah bukan kita minta, maksud saya ialah, pandangan saya ialah jumlah jawatan kuasa pilihan patut ditambahkan supaya setiap kementerian ya, besar dan kecil, dipantau oleh sekurang-kurang satu jawatan kuasa. Itu satu. Pengurusi kita bagikan, separuh kita, separuh sana. Jumlah anggota pun mesti ditambahkan. Sumber manusia dan wang dan dana mesti disalurkan supaya kerja jawatan kuasa pilihan ini boleh dibuat dengan baik. Dan yang penting sekali, ini cadangan saya lah, pendapat saya, jawatan kuasa pilihan ini mesti buat melaksanakan tugas mereka itu, memantau kementerian itu, membuat siasatan bila perlu, membincang rang-rang undang-undang yang berkaitan dengan kementerian itu, semua secara terbuka. Apa maksud terbuka bila saya sebut terbuka? Macam Dewan Rakyat. Maksudnya rakyat boleh melihat dan memantau siapa pengurusi cakap apa, ahli parlimen ni cakap apa, pakar yang hadir dalam sidang jawatan kuasa ini cakap apa. Secara terbuka. Inilah amalan yang dibuat di dunia oleh parlimen-parlimen yang betul-betul berjalan sebagai cara demokratik. Tapi malangnya di Malaysia bukan. Malangnya semua jawatan kuasa setakat ni, dia buat fungsi dia di belakang pintu tertutup. Rakyat tidak tahu. Berbanding dengan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat bila speaker cakap, bila MP cakap, rakyat tahu apa yang dicakap. Untuk jawatan kuasa tidak. Inilah perubahan yang kita mesti lakukan. Dengan itu, jawatan kuasa itu boleh main peranan yang bermakna sebagai sistem semak dan imbang, sebagai sistem pemantauan terhadap kerajaan, dan ini akan memang bantu amalan demokrasi lah di parlimen dan di negara. Ini contoh, sebagai contoh. Jadi dalam inilah bagi saya perubahan-perubahan yang kita sekarang patut bentang kepada Perdana Menteri baru dan runding
Dan kalau dia setuju, kalau saya harap dia setuju, dan ada beberapa penambahbaikan untuk institusi SPRM dan beberapa institusi lain, SPR, polis dan sebagainya, pelantikan jawatan kanan dan sebagainya. Bagi saya, kita sanggup kerjasama. Tapi maksudnya, kita takkan macam ganggu dia lah, mempersulitkan lah undi percaya itu. Kita biar dia tunjuk sokongan dan itu saja kita akan buat. Dan bila bajet dibentangkan, katakan tuntutan kita di sana, you bincang dengan kita dulu. Bukan macam tiba-tiba you bentang di parlimen dan lepas tu kita terpaksa bahas saja. Runding dengan kita, apakah tawaran-tawaran yang akan dibuat oleh kerajaan, dapat pandangan input kita, itu saja. Kita tahu you kerajaan, you kena putuskan. Itu hak anda. Tapi kita mau bagi input saja, pandangan kita secara terbuka. Kita nak satu proses yang bermakna. Dan kalau kerajaan ni membuat itu, kita sanggup sokong. Ini di sini saya kata sokong. Kita akan sokong bajet itu bila diundi. Itu kita buat janji. Sebab itu, inilah maksud saya membangkang dengan kerajaan, duduk bersama dan buat yang terbaik demi rakyat. Dan dalam keadaan sekarang di mana COVID ada masalah besar, ekonomi dalam keadaan teruk, inilah kita nak buat untuk selamatkan negara. Tapi saya harap Perdana Menteri baru ini, dia ada visi itulah dan dia boleh ambil peluang ini dan mulakan satu era barulah, ya. Dan kalau dia sanggup, saya rasa ini boleh jadi legasi yang penting untuk Ismail Sabri sekarang. Legasi Muhyiddin apa? Perdana Menteri dan kerajaan yang gagal. Minta maaf lah, terpaksa sebut itu. Tapi saya harap untuk Ismail Sabri kita akan lihat satu yang berbeza lah. Itu saja. Baik, terima kasih YB Sibarasa atas jawapan. Pada Datuk Kamal, sepanjang perjalanan forum ini kita dapat melihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri barangkali sebenarnya berdepan cabaran yang lebih besar di peringkat dalaman, melibatkan parti-parti bersatu dan sebagainya, seperti mana disebutkan oleh Datuk Kamal tadi, tidur dalam kelambu yang ada ular berbisa, berbanding cabaran yang dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri di pihak pembangkang, kerana pembangkang khususnya Pakatan Harapan menawarkan ataupun bersedia untuk bekerjasama melibatkan jawatan kuasa khas, kuasa pilihan khas, reformasi parlimen dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat, adakah benar tanggapan ini bahawa Datuk Seri Ismail Sabri sebenarnya berdepan cabaran yang lebih besar di peringkat dalaman dengan parti-parti bersatu dan sebagainya berbanding cabaran yang dihadapi dengan pembangkang khususnya Pakatan Harapan? Silakan Datuk Kamal Sabri untuk memberikan ulasan terhadap soalan tersebut. Silakan. Ya, saya bersetuju dengan pandangan saudara bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menghadapi masalah besar politiking dalaman. Sedangkan visi dah jelas. Contoh, dalam tempoh 6 hari, beliau telah pun mengarahkan Menteri Kewangan untuk mengizinkan kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan wang sebanyak 10,000 secara tuntas. Okey. Kemudian, bagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Saudara Siva bahawa Wabi kata tentang moratorium juga ini Menteri Kewangan dah menyatakan bahawa akan dilaksanakan. 3, bantuan COVID-19 1,600 ringgit dah mula dibayar sepatutnya pada bulan 6 September. Sebab itu saya minta agar Yang Berhormat sahabat kita Saudara Siva menggerakkan jenteranya untuk rakyat masa. Jadi dalam keadaan begini, tiba-tiba saya menyangkakan kalau parlimen bersidang pada 12 dan 13 bulan ini, ada gangguan, tentulah ada sedikit hiccup ataupun permasalahan dari segi pentadbiran. Tetapi dasar dah terlaksana. Cuma yang saya nyatakan ini lontaran saya, kerana saya merasakan saya dalam politik, Wadi Siva can agree with me. Trust nobody, suspect everybody. Kita boleh percaya dengan orang, tetapi kepercayaan itu tak boleh banyak. Sebab sekarang ini kena diingat bahawa berada bersama dengan UMNO adalah parti PBM. Kita dah jelas, no PBM, no PKR, no DAP, full stop. Kita dah jelas, nak kerjasama boleh, tetapi untuk kita mewujudkan sebuah kerajaan bersama ini satu benda yang amat sukar. Sebab itu saya katakan tadi, berbalik lagi persoalan saya, bagaimana pertemuan yang berlaku di Janda Baik.
Bagaimana tindakan mereka-mereka ini? Jadi keadaan yang tidak menyenangkan ini meletakkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri wakil daripada UMNO. Memanglah kita sebagai ahli UMNO kita akan mempertahankan lawan kita, itu dari segi dasar kepartian. We have to support him. Tetapi dalam waktu yang sama saya harus mengingatkan beliau bahawa dalam kelambu itu ada ular berbisa. Sebagaimana seringkali saya katakan, apa jadi pada Muafakat Nasional? Muafakat Nasional akhirnya jahanam. Dan kini mereka sudah pun menyerap untuk masuk dalam Barisan Nasional dan sebagainya. Inilah satu permasalahan yang saya lihat yang dialami oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dari segi bekerja, saya rasa dah okey. Tetapi menteri-menteri lain tak dengar cerita lagi. Menteri-menteri lain masih lagi saya tak tahu. So, habis semua boleh meresahkan dengan saya. Pagi tadi saya pergi ke pasar, harga barang masih lagi melonjak. Jadi menteri tak bekerja. So are we going to depend to the Prime Minister or we are depend to the Minister? Dulu Wabi Siwa pernah jadi timbalan menteri. So jadi sekarang ni sepatutnya ia satu ketumbukan. We have to work together untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan ekonomi negara, untuk menyelesaikan masalah COVID. Jadi sekarang ni saya melihat bahawa yang bekerja 2-3 orang saja baru. Yang lain senyap sepi. Malahan ada pula menteri kata, let me take another 1 week to discuss. Apa benda nak bincang seminggu lamanya tu? Sehari. Ini satu thing lah yang saya bagi tahu terang. Ini kerajaan, pimpinannya adalah wakil daripada UMNO sebagai Perdana Menteri. Saya akan harus menyokong, tetapi waktu yang sama, saya harus berhati-hati kerana adanya unsur-unsur permasalahan yang bakal dihadapinya. Wabi Siwa, itulah keadaannya. Baik. Hizid, boleh saya terima kasih. jelaskan, Hizid? Boleh saya jelaskan Ya. satu perkara yang penting, iaitu sebab ada orang yang keliru juga dengan istilah kerajaan perpaduan. Jadi saya nak bagi tahu, daripada awal, Pakatan Harapan tidak mengharapkan kerajaan perpaduan ya dengan kerajaan baru ini. Sebab kita tahu, macam kita dah lihat, kabinet ni macam recycle kabinet. Ya. Dan kita, bagi saya secara diri, saya tak harapkan banyak. Dan memang Pakatan Harapan daripada awal berkata, kita kerjasama boleh, itu tak ada isu. Demi rakyat lah. Tapi untuk masuk dalam kabinet, ambil jawatan daripada kabinet, dari menteri, timbalan menteri dan sebagainya, dalam satu kerajaan bersama, itu kita tak mau. Dan nampak Perdana Menteri Ismail Sabri pun berdiri yang sama. Dia tidak mau kongsi kuasa itu. Itu bagi kita tak ada masalah. Jadi, kita bukan kerajaan perpaduan. Ini konsep ni kena clear. Dan tapi kita sanggup bekerjasama demi kepentingan rakyat supaya negara boleh mengatasi COVID dan negara ekonomi kita akan pulih. Ya. Baik, terima kasih YB Siva. Soalan saya seterusnya pada YB Siva juga. Tadi Datuk Seri Kamal ada membayangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan bagaimana ada menteri-menteri yang tidak buat kerja kerana ada yang minta masa dan sebagainya. Desakan ataupun check and balance yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Adakah Pakatan Harapan ada idea untuk membariskan kabinet bayangan ataupun shadow kabinet ataupun government in waiting? Ini boleh menjadi satu bentuk tekanan kepada kabinet yang ada untuk mereka perform. Kerana jika mereka tidak perform, rakyat mungkin membayangkan ada kabinet satu lagi yang akan menggantikan mereka. Silakan YB. Terima kasih. Buat masa sekarang, bagi saya ini Pakatan Harapan dengan komponen dengan parti-parti lain yang duduk dalam barisan pembangkang, ya, Pejuang, Warisan, Muda dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang kita tidak lihat keperluan suatu kabinet bayangan, ya. Dan ada beberapa alasan untuk itulah sebab kalau kita lihat di Australia, kita banding di Australia, New Zealand, dua negara yang mengamalkan shadow cabinet, ya, yang berfungsi secara baik. Tapi di sana kerajaan sedia ada beri komitmen bagi institusi kabinet bayangan itu disokong dengan sumber manusia dan dana yang besar. Contoh di Australia, kabinet bayangan dengan Perdana Menteri bayangan itu disokong oleh staff, lebih kurang 100 staff, support staff, pakar-pakar dan sebagainya. Baru mereka boleh boleh menjalankan tugas mereka sebagai kabinet bayangan. Kita di sini buat masa sekarang lebih mirip kepada sistem jawatan kuasa pilihan khas di parlimen. Dan kita lihat melalui sistem itu dengan sumber yang cukup, dengan dana, dengan ketelusan. Sebab itu saya tekankan tadi, jawatan kuasa mesti bersidang secara terbuka.
media boleh memantau, boleh lapor, dan rakyat boleh memantau melalui internet dan memerhatikan apa yang berlaku dan sebagainya. Dan dengan itu cukup untuk membuat sistem pemantauan dan semak dan imbang lah. Kita tak perlu kabinet bayar. Tapi kita sedia untuk memberi idea baru, idea macam contoh. Mazli ialah pengurusi untuk jawatan kuasa pendidikan bagi Pakatan Harapan. Kita melancarkan satu kertas kerja yang memang cukup sempurna atas dasar-dasar pendidikan dalam satu suasana di mana wabak COVID ini merebak secara besar-besaran. Ini dah dokumen dia macam 70 muka surat atau bukan 1-2 muka surat. Jadi kita tawarkan ini kepada kerajaan. Tolong baca, tolong fikir, kita sanggup duduk bersama, yang mana you boleh pakai, you ambil dan pakai. Ini bukan ego kita atau ego you. Kita mau lihat kebaikan rakyat. Begitu juga dengan COVID, for example. Di bawah menteri yang lama, kita lihat beberapa kelemahan besar. Kita lihat kementerian ini tidak mau buka fikiran mereka kepada pakar-pakar, ramai pakar-pakar di swasta dan di universiti dan sebagainya. Profesor Adiba sebagai contoh, tidak dilayani secara penuh, tidak digunakan dengan kepakaran mereka yang digunakan di persada dunia, tapi di sini macam diketepikan. So kita cadangkan, panggil pakar-pakar ini, duduk bersama mereka, dengar mereka, dan idea mereka you gunakan input itu, rumuskan itu, pakai yang terbaik dan melaksanakan yang terbaik. Yang kedua apa? Perkongsian data. Apa yang kita dah lihat dalam 1 tahun setengah ini, yang di bawah kementerian dulu, banyak data-data terperinci atau granular data itu tidak dikongsi. Tidak dikongsi dengan kerajaan negeri, tidak dikongsi dengan pakar swasta, dan ini dah jadi satu halangan besar untuk kita duduk bersama-sama, buat analisa, buat pandangan, dan bagi input kepada kerajaan. Kita harap kali ini akan tukar dengan menteri yang baru. Buka semua ini, sebab melawan COVID ini bukan usaha kementerian saja, MOH saja, Kementerian Kesihatan. It must be all of society, all of Malaysia effort. Pembangkang, kerajaan, swasta, semua. Doktor-doktor di swasta dan sebagainya. Untuk vaksinasi pun, dulu saya persoalkan, kenapa beribu-ribu, 8,000 klinik swasta tidak digunakan dalam rollout vaksinasi. Mereka guna mega PPV saja. PPV di seluruh Malaysia itu okey. Tapi kalau kita gabung usaha itu dengan klinik-klinik swasta yang ada di seluruh Malaysia, di setiap penjuru ada. Tapi malangnya tidak dilakukan atau dilakukan secara kecil-kecil, secara insignifikan, tidak secara besar-besaran. So kita harap di sini idea kita terima, bukan dia mesti setuju, tapi duduk dan bincang bersama. Ya, kita haraplah kita akan melihat itu. Okey. Siva, kita sebenarnya sudah berada di penghujung rancangan sekarang ini. Mungkin soalan terakhir saya kepada Datuk Kamal, tapi soalan ini cukup penting untuk dijawab. Kerana Datuk Kamal tadi ada membayangkan tentang ada menteri-menteri ataupun yang tidak menjalankan peranan sebagai menteri. Tetapi kalau kita lihat peranan yang sebenarnya boleh dimainkan oleh parti, UMNO khususnya yang mempunyai Perdana Menteri di situ, itu Datuk Seri Ismail Sabri. Yang menariknya adalah peranan UMNO mungkin boleh dimainkan di peringkat Presiden untuk menegur. Saya ingin bawa contoh bagaimana kes yang berlaku di Selangor. Apabila Menteri Besar Selangor dalam isu pewartaan hutan simpan Kuala Langat dipanggil oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan penjelasan, dan akhirnya isu penyahwartaan hutan Kuala Langat tidak berlaku. Mungkin peranan yang sama boleh dimainkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menegur Perdana Menteri dan atas kapasiti parti, atas apa juga kebincangan yang berlaku dalam kerajaan. Bagaimana Datuk melihat seterusnya menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini? Silakan Datuk. Presiden parti memang sudah buat teguran dari awal lagi. Dari awal-awal lagi pembentukan kerajaan, segala masalah yang dihadapi oleh rakyat, beliau dah buat teguran. Tapi cuma sekarang ni dalam tempoh baru 6 hari, kita tak nampak lagi lah segala nampaknya kita kehilangan ataupun ada masalah teknikal berlaku di peringkat Datuk Kamal. Kita kehilangan Datuk Kamal buat seketika.
Saya teruskan dengan YB sementara kita menunggu Datuk Kamal jika beliau muncul untuk memberikan kesimpulan. Apakah harapan YB melihat kepada sidang parlimen yang akan berlaku pada 13 hari bulan nanti, adakah Pakatan Harapan punyai persediaan secara konsensus untuk memasuki parlimen sebagai satu pasukan? Apakah persediaan Pakatan Harapan? Dan seterusnya harapan YB seterusnya menutup perbincangan kita pada malam ini. Silakan YB Sibarasa. Ya, memang Pakatan Harapan sudah sampai ke tahap muafakat bekerjasama sebagai satu pasukan dalam kerja kita yang akan datang di parlimen dan di luar parlimen. Kita bukan saja bermuafakat di peringkat Pakatan Harapan saja. Pakatan Harapan melalui keadilan dengan DP dan Amanah, kita mewakili 88 ahli parlimen saja. Tapi pembangkang lebih daripada itu, dan di sini pembangkang merupakan 105 ahli parlimen. Kerajaan ada 114. Seorang ialah berkecuali Tunku Razali. Dia tak mau sokong Perdana Menteri, dia bukan sokong kita juga. Dia duduk di tengah lah. Jadi balik pada kita, Pakatan Harapan 88. Tapi dalam isu, sebagai contoh, ya saya bagi contoh. Dalam isu siapa jadi calon Perdana Menteri, ya, dan bagi pembangkang, kita sudah sampai ke tahap perpaduan di mana 105 daripada semua anggota parlimen pembangkang, termasuk Tun Mahathir juga, 4 ahli parlimen di Pejuang, 8 ahli parlimen di Warisan, termasuk Datuk Seri Syafiq Abdal, pemimpin APCO, pemimpin muda dan 4 atau 5 ahli parlimen bebas, semua telah bermuafakat mencalonkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Bayangkan, Tun Mahathir pun sanggup sign surat akuan, saya sokong Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Ini yang tahap perpaduan kita sekarang. Bukan saja Pakatan Harapan, ya, 105. Dan bagi saya, pasukan inilah yang akan masuk ke dalam parlimen, ya, dan buat kerja kita sebagai barisan pembangkang dengan cara yang konstruktif. Kita takkan bangkit isu, undi tak percaya lagi. Takkan. Itulah jaminan kita sudah bagi kepada Perdana Menteri baru. Kita akan kerjasama. Tapi you jatuh atau kekal, itu terpulang pada you punya sokongan. Kita dari segi itu kita dah boleh bantulah. You kena pastikan you punya pasukan 114 itu masih akan sokong you. Ya. Tapi kalau you ada di sana, kita macam Datuk Seri Anwar, kita takkan persulitkan kedudukan awak. Tapi kita mau perubahan baru. Kita mau gunakan peluang ini marilah kita bersama-sama buat reformasi yang bermakna kepada sistem parlimen, kepada institusi negara yang penting, SPRM, SPR dan beberapa institusi lain. Kita kena pastikan polis tidak salah gunakan kuasa. Polis akan bertindak demi rakyat, demi kepentingan rakyat. Kita kena pastikan orang bawahan. Sekarang ekonomi telah memberi kesan yang cukup teruk kepada golongan B40. Kita kena kita kena angkat mereka, angkat hidup mereka baik balik lagi, ya. Dan dari segi COVID, kita kena pastikan vaksinasi mesti lebih cepat, dan macam mana kita akan pastikan jumlah kes baru kurang, dan akhirnya jumlah kematian, jumlah kes dalam ICU semua ini kurang, dan kita tumpu pada ekonomi. So inilah pendirian kita sekarang, ya. Kita akan masuk pada 13 September, kita akan dengar titah tuanku, dan lepas tu kita akan bahaskan itu, dan kita akan main peranan kita sebagai pembangkang, dan lepas tu bila sampai masa untuk PRU, itu akan diputuskan oleh Perdana Menteri bila dia sedia untuk buat pilihan raya umum PRU 15, kita serah pada rakyat lah untuk menentukan siapa akan teruskan sebagai kerajaan baru. Kerajaan Ismail Sabri ke, ataupun kerajaan yang akan muncul daripada barisan pembangkang, ya. Tapi buat masa sekarang, marilah kita bersama-sama tumpu pada rakyat negara kita. Baik, terima kasih YB atas jawapan dan jaminan yang diberikan oleh Pakatan Harapan khususnya untuk memasuki parlimen. Datuk Kamal, kita terputus sebentar tadi. Datuk belum sempat menjawab soalan saya. Silakan Datuk untuk menjawab dan seterusnya menutup perbincangan kita pada malam ini. Silakan Datuk.
Terima kasih Hizir. Sebagai penutup pada ini, saya menyatakan bahawa UMNO mempunyai dia punya kita punya biro. Kita adalah parti yang terbesar. Kita sebuah pohon, bagaikan ibarat sebuah pohon yang besar, ada akar-akar umbinya. Jadi segala perancangan kerajaan dapat terlaksana oleh biro-biro di peringkat bahagian, cawangan dan sebagainya. Cuma yang saya katakan, asalkan tidak disabotaj. Kalau ada berlaku sebarang sabotaj terhadap kerajaan ini, apa lagi yang kita boleh buat? Apa upaya yang dapat dilakukan? Perancangan sudah ada. Contoh macam saya katakan, wang sudah pun disediakan oleh Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri sebanyak 3.5 bilion untuk bantuan. Tapi kalau wakil rakyat tak nak buat kerjanya, macam mana? Tak sampai, jadi rakyat akan marah jugalah. Jadi saya merasakan, tapi yang paling penting, saya berkeyakinan bahawa kalau niatnya baik, pastilah resultnya baik. Kalau niatnya buruk, pastilah niatnya akan mendatangkan musibah pada rakyat. Terima kasih Saudara Hizir kerana mengundang saya dalam live yang sebegini. Cuma rasa saya masa akan datang tu saya lebih suka berdepan daripada kita by Telekom Malaysia ni tak sedap. Saya nak berjumpa berdepan dengan YB Siva. YB Siva, if you are free, do not hesitate to call me. We can have cup of coffee. Saya melihat bahawa rakyat di Sungai Buloh ni banyak masalah yang memerlukan santunan daripada anda. You are one of the member of parliament. Rakyat menaruh harapan anda sebagai ahli parlimen, perjuangan rakyat. Kalau tidak, minta maaf saya juga akan menjadi jurubicara rakyat. Tunggulah masanya. Terima kasih, Pak Hizir. Terima kasih Datuk Kamal, terima kasih YB Siva Rasa. Mungkin kita perlu ada satu forum lain yang melibatkan antara anda berdua di Parlimen Sungai Buloh secara khusus selepas ini. Jangan lupa untuk melibatkan Sumber Kini sebagai penganjur di forum tersebut. Tersanggup bila-bila pun boleh. Banyak-banyak terima kasih pada kedua-dua ahli panel kita. Kita ada perbincangan cukup baik pada malam ini. Apa pun kita harapkan kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini mampu menggalas harapan rakyat daripada legasi Kerajaan Perikatan Nasional yang terlebih dahulu yang dikelaskan sebagai gagal dan sebagainya. Kita buka lembaran baru, kita ada Perdana Menteri baru, kita ada Kabinet baru. Kita harapkan kerjasama yang dijalinkan antara Pakatan Pembangkang dengan kerajaan akan membuahkan hasil yang baik untuk rakyat, khususnya dalam kita menangani wabak pandemik COVID-19 yang telah sekian lama berada dalam negara ini, yang menuntut pertanggungjawaban dan tugas yang cukup berat daripada ahli-ahli parlimen, khususnya ahli-ahli politik di negara kita untuk mengatasi isu ini bersama-sama penjawat awam, frontliners dan yang seluruh rakyat Malaysia. Jadi saudara, saya fikir setakat itu dahulu perbincangan kita dalam forum selama 1 jam pada malam ini. Apapun kami mengharapkan kepada anda semua untuk terus menyokong kami dengan like, komen, subscribe di setiap media sosial kami, di Facebook dan di YouTube kami. Sehingga kita berjumpa lagi dalam forum Kata Sumber yang akan datang pada minggu hadapan. Saya Haizir bin Osman mewakili Sumber Kini mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.